warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ada satu soalan. Alhamdulillah tahun ni ada rezeki, adalah sikit tambahan rezeki, bonus dan sebagainya. Jadi saya ada hajat nak beri sumbangan lah. So pertanyaan saya, antara katakan saya ada jiran di kiri dan kanan, antara jiran yang Muslim dan bukan Muslim. Pada pandangan Ustaz, yang mana yang patut saya dahulukan? So, dengan harapan sedikit sumbangan yang saya ada tu dapat memberi faedah yang terbaik dan menjadi amal jariah yang panjangan. Terima kasih atas pandangan dan jawapan itu, Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Bagaimana pada hari ini? Apa khabar? Bagaimana dengan puasa, tuan-tuan? Mudah-mudahan semua dalam keadaan riang dan gembira. Kalau tuan-tuan tengok sekitar saya sekarang ni, inilah kawasan teratak saya, tuan-tuan. Alhamdulillah ada rumah. Tuan-tuan, apa pun saiznya, di mana pun kedudukannya, wajib untuk kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ada orang yang lagi kurang daripada kita, tuan-tuan. Baik, hari ini kita nak bercerita pasal jiran sedikit. Bila kita ada kelebihan, bila kita adalah yang kita namakan bonus ke dan sebagainya, kita nak beri pada orang yang memerlukan. Cuma kadang-kala orang bertanya dengan kita, kalaulah ada jiran di antara jirannya tadi itu Islam dengan bukan Islam, di mana prioritinya? Okey, baik tuan-tuan. Secara mudah, secara ringkasnya tuan-tuan, Islam ni dia indah. Sebab dia ada dua tali yang kita pegang. Pertamanya ialah hablum minallah dan hablum minan nas. Satu tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hubungan kita, ritual kita, solat kita, ibadat kita, puasa dan sebagainya, maka tu kita nampak sudut tu. Bacaan Quran dan sebagainya, zikir. Baik, dan satu lagi tadi tu tuan-tuan yang kita nak bincang sedikit adalah berkaitan dengan hablum minan nas. Bila kata hablum minan nas, sesama manusia. Dan Islam membawa satu dasar dan prinsip yang cukup indah. Apabila dibawa satu konsep disebutkan sebagai manusia dan kemanusiaan. Manusia dan kemanusiaan. Maka di atas dasar ini kita nampak ada jiran yang Islam dan ada jiran yang bukan Islam. Malah saya sendiri pun berada di satu kawasan perumahan yang mana bercampur. Jiran saya sendiri pun ada yang bukan Islam. Namun begitu juga tuan-tuan, hak mereka sebagai jiran adalah di atas dasar manusia dan kemanusiaan. Kena ambil tahu sakit peningnya, kalau ada masalah dia minta bantuan dekat kita, kita kena bantu dan sebagainya. Kena hormat dia tuan-tuan, sebab dia manusia. Seperti mana kita mahu dihormati, maka kita juga kena hormat pada dirinya. Jangan susahkan dia, jangan timbulkan masalah dan sebagainya. Baik. Satu, kita pegang pada dasar dulu. Kemudian yang keduanya ialah kita ada jiran yang sesama agama dengan kita. Sesama agama, apatah lagi selain daripada asas agama, ada lagi hubungan karabah, yakni hubungan kekeluargaan, dan di sini akan jadi lebih kuat. Baik tuan-tuan, secara umumnya juga kita ada 3 ikatan dalam kehidupan manusia. Pertamanya ikatan nasab, kedua ikatan bangsa, dan yang ketiganya adalah ikatan agama. Dan kita perlu faham dengan cukup jelas bahawa ikatan agama dia mengatasi di atas segala ikatan yang lain. Sebab ikatan yang lain cuma terhad. Kalau ikatan kekeluargaan dia terhad kepada darah, hubungan keturunan yang ada pada diri kita. Dan begitu juga hubungan bangsa, hanya bangsa itu saja, dia terikat di situ. Namun ikatan agama mengatasi segala-galanya tuan-tuan. Jadi dalam erti kata lain sekarang ni tuan-tuan, pada ketika kita mempunyai kelebihan, pada ketika kita mahukan berikan bantuan, tidak menjadi satu kesalahan untuk kita bantu mereka yang bukan Islam. Di atas dasar apa? Manusia dan kemanusiaan. Silakan bantu mereka, permudahkan hidup mereka dan sebagainya. Namun sekiranya kita bercakap di atas dasar keutamaan, maka sudah pastilah ikatan agama mengatasi segala-galanya. Kenapa kita perlu memberi keutamaan kepada jiran yang agamanya sama dengan kita tuan-tuan? Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim ila akhiril hadis, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ialah orang Islam adalah bersaudara dengan orang Islam yang lain. Bermaksud kita punya tanggungjawab untuk memberikan kesenangan, kemudahan, melepaskan mereka daripada
kepayahan dan juga kesusahan. Malah banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu 'an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah atau kama qala Rasulullah sallam. Barang siapa yang melepaskan kepayahan kesusahan seorang mukmin yang lain di dunia, maka di akhirat nanti Allah akan melepaskan satu juga kesusahan kepayahan di akhirat yang mana penuh dengan kepayahan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita ambil iktibar sebagai satu kesimpulan, kalau ada lebihan antara dua golongan ini, siapa yang kita berikan keutamaan, kita berikan yang seagama dengan kita. Namun dalam masa yang sama, jika boleh dibantu juga kepada mereka, silakan pada mereka atas dasar manusia dan kemanusiaan. Mudah-mudahan ada manfaat. Jumpa lagi waktu lain-lain. Jom kita teruskan main why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.